ngaji macam tu dia kena, sebenarnya online ni second choice. Sepatutnya kita berada di dalam majlis. Okey, alhamdulillah. Hak ni pun bukan okey juga ni. Lalat banyak sangat. Okey. Padam. Okey, dekat TikTok okey tak? Ikut juga no. Okey. Okey, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala ya, kita berada dalam majlis ilmu hari ini. Ilmu fardu ain ni lalat main mana. Okey, majlis ilmu ni adalah kebun syurga ya. Kebun syurga dunia. Kebun syurga dunia. Jadi bersyukur sangat kita berada dalam kebun syurga dunia. Langkah kita ke majlis ilmu, langkah kita selangkah-selangkah ke majlis ilmu, belum sampai lagi majlis ilmu. Satu langkah tu dicatat dengan 100 kebajikan. 100 kebajikan. Jadi kita nak buat kebajikan, kita melangkah ke majlis ilmu. Kita melangkah ke majlis ilmu. Satu langkah tak sampai lagi ni. Daripada rumah kita langkah ke majlis ilmu. Dia menjadi pahala dia 100 kebajikan. 100 kebajikan ya. Dan tiap-tiap kalimah yang kita dengar dalam majlis ilmu. Tiap-tiap kalimah yang kita dengar. Jadi Ustazah dah start dalam mengajar ni, berapa kalimah dah. Kalimah tu perkataan ya. Setiap kalimah yang kita dengar dalam majlis ilmu, dia akan mendapat pahala 10 pahala kebajikan. Dah mai tadi dah dapat pahala dah 100 kebajikan setiap langkah. Dengar pula majlis ilmu, kalimah-kalimah dalam majlis ilmu dah dapat pahala lagi. Jadi pendek kata, duduk dalam majlis ilmu ni, dekat Facebook ni kita off dululah. Kita buat rakaman saja. Okey. Memang ramai. Memang tak boleh nak pergi dah. Dia dah slow sangat. So saya rasa daripada dia duduk putar-putar tu, kita buat rakaman je. Macam tu lah. Okey. Okey, jadi alhamdulillah hari ni kita punya topik adalah perbincangan kan. Muka surat berapa tadi? 65. Perbincangan berkenaan dengan akidah batil. Subhanallah, Ustazah dah bagi tahu dah, selalu kerap bagi tahu ya. Kita wajib menuntut ilmu tauhid, ilmu akidah. Kerana dia menjadi asas kepada ilmu fardu ain. Dan kebelakangan ni Ustazah tengok trend muslimat kita, asal nak bertaubat je, nak berhijrah je pakai niqab. Dia main trend, dia dah rasa dia nak berhijrah, dia nak taubat, dia nak ubah diri, dia tak boleh ubah dengan niqab. Tak apa, saya kata tak apa. Kalau dia ubah niqab, dia mengaji fardu ain tak apa. Tapi yang kita tengok sekarang yang paling bahaya, dia ubah pakaian tapi dia tak pergi mengaji. Dia ubah pakaian, depa ada grup tau. Depa ada persatuan niqab depa lah, niqabis lah dipanggil kan. Depa suka baca kitab-kitab amal, fadail amal ya, kitab-kitab amal, kitab-kitab yang bukan fardu ain. Banyaklah jenis-jenis kitab-kitab bukan fardu ain. Ni saya sembang dengan niqabis lah. Jadi depa ada perjumpaan depa di situ. Depa akan baca kitab-kitab yang bukan berkenaan dengan fardu ain. Jadi depa tak mengaji fardu ain lah. Biasanya depa akan support lah sama-sama. Depa bagus, bukan tak bagus, sama-sama support kawan ubah pakaian. Tapi hijrah pakaian ni bawah sekali sebenarnya. Kena faham. Hijrah pakaian paling rendah adalah hijrah pakaian. Hijrah yang pertama menuntut ilmu. Jadi kita risau sekarang, dia menjadi trend kepada ramai orang muslimat. Ustaz, saya jumpa banyak yang pakai niqab. Dulu tak pakai niqab, bila sampai PKP lah ni dah pakai niqab. Tiba-tiba jumpa Ustazah, tolong doa kat saya Ustazah nak bagi saya istiqamah ya. Saya meraihlah, saya akan doakan supaya istiqamah. Tetapi kita tak tegur lagi lah sebab dia baru nak minta tolong. Dia selalu benda yang baik sebenarnya. Dia sangat baik lah sebab dia menukar pakaian dia. Tapi tolong muslimat faham, benda yang paling penting dalam hidup kita, nak berubah dan nak bertaubat adalah ilmu. Muslimat, bila muslimat ubah pakaian, muslimat mula merasai orang yang tidak pakai niqab tu tak sebaik.
Kita dah mula tu, saya tengok TikTok dah okey kan? Dah 100 orang dah tu. Kita dah mula nampak yang tak pakai niqab tu adalah orang yang tak sebaik mereka. Jadi ada sedikit pandangan yang rendah kepada orang yang tak pakai niqab. Dah mula salah dah. Kita punya niat nak pakai niqab. Tak ada salah nak pakai niqab, tapi ustazah pesan jangan jadi trend sebab ramai sangat. Tiba-tiba ubah jadi niqab. Okey. Saya kata perjuangan anda sangat-sangat hebatlah kalau pakai niqab ni. Sebab apa? Anda nak pakai niqab lama-lamanya tahu. Betul-betul kan nak tinggal semua dunia tu? Saya waktu tu saya tak ada lagi niat nak pakai niqab. Saya waktu tu sebab saya seorang pendakwah, saya tak mau lagi lah lagi orang tak boleh kenal saya nak bercakap dan sebagainya kan. Orang perempuan tak lari, mesti nak rasa juga nak pakai tudung yang cantik, nak pakai baju yang cantik. Itu tak salah, itu memang naluri wanita, tapi jangan sampai melebihi syariat. Okey, kalau kita betul-betul nak ubah, betul-betul nak tinggal ke dunia tu, betul-betul nak tinggal, dia pakai hitam semua, pakai putih semua, tutup sungguh, memang jangan keluar dekat media sosial. Jangan keluar, sebab betul-betul kita nak buat. Jangan keluar. Tapi kita tengok mereka masih lagi duk bergaya, pakai lawa-lawa semua Jadi masih lagi duk ada dalam media sosial. Tapi kalau betul-betul nak buat, memang tinggal terus. Tapi saya pesan satu je, kekuatan dia pada ilmu. Tolong mengaji ilmu akidah. Tolong mengaji ilmu akidah. Masih keluar sebab apa? Sebab kita wanita. Kita masih ada dekat media sosial. Sebab kita susah wanita nak tinggal benda ni semua. Selagi menepati syariat, tidak melanggar syariat, tak ada masalah untuk you nak pakai baju apa tak apa, tapi tutup aurat, kenal Tuhan. Tolong kenal Tuhan. Asas akidah, kenal Allah, kenal hukum hakam Allah. Nak ubah pakaian? Betul-betul ni, umur baru 30 ni, nak tinggal sungguh ni, selama-lamanya. Boleh, silakan. Tapi rasa tak kuat, tolong mengaji ilmu dulu. Mengaji ilmu akidah dulu ya. Faham? Okey, kita bukan, saya tak kecam ya. Saya tak kecam sampai nak faham. Sebab saya risau, tengok dia jadi macam satu fenomena, satu trend. Lepas tu tolong doa, maknanya dia sendiri tak kuat. Saya doa saya bagi istiqamah ya, bagi saya terus pakai yang macam ni. Kena pakai ke? Saya nak tanya, wajib pakai ke? Benda yang lebih wajib lagi, yang mengaji hang tak main pun. Hang tak mengaji pun. Hang tak menuntut ilmu pun, hang duk sibuk dengan pakai baju je. Pakaian, hijrah pakaian tahap paling rendah tau. Mengaji. Kita sekarang ni susah sangat nak suruh orang mengaji. Ramai orang suruh buat amal banyak-banyak mengaji. Okey, kita tengok akidah batil. Kena faham betul-betul muslimat. Kena faham. Muslimat faham yang akidah muslimat akan tutup aurat selama-lamanya. Tak perlu pun nak pakai nikah. Kan nak pakai tak apa, silakan. Betul-betul nak tinggal tak apa, tinggal tunggu. Jangan muncul dalam media sosial, jangan. Kita betul-betul nak pilih. Kita duduk sengak-sengak. Nak buat tak apa, tak payah duk tunjuk muka kita, mata kita apa semua tak payah. Sengah tu dengan mata masih ada maskara lagi. Baju pun masih lawa lagi. Walaupun dia pakai putih, walaupun dia pakai hitam, masih baju cantik-cantik lagi. Beralun-alun ya. Maknanya naluri perempuan nak cantik tu ada. Cuma dia nak tutup muka. Yang tu saja. Jadi saya rasa adalah lebih baik untuk kita berhijrah dengan ilmu. Sebab orang yang bertaubat, orang yang berhijrah tidak sah selagi tidak ada ilmu. Nombor satu, ilmu apa yang wajib? Ilmu fardu ain, bukan kitab amal ya, kitab sejarah semua tu bukan. Kitab akidah. Okey, sebelum kita nak kenal benda yang baik, kita kenal benda yang buruk. Itu memang adat. Kenapa dia masuk akidah yang batil? Akidah yang sahih dah ke belum? Belum lagi kot. Dah ya? Akidah yang sahih dia dah mengacak belum? Ada dah sedepan. Okey. Tapi untuk mengenal akidah yang batil, yang sahih, kena kenal yang buruk. Kena kenal yang buruk. Sebab bila kita kenal yang buruk, kita tahu yang betul. Sebab tu ustazah kadang-kadang kata, okey, baca yang salah Ustaz. Baca yang betul kan, ustazah buat macam tu kan. Okey, kalau kata wajibah gunah atau idgham bi gunah musyaddadun. Ingat tak? Sabdu nombor sabdu kan, harfun gunnah musyaddadun. Okey, contohnya kita kata amma, itu yang betul. Cuba buat yang salah. Amma. Sikit lagi. Sikit je, dia sentuh sikit je. Amma. Maknanya dia tak masuk sampai sini kan. Buat yang betul. Okey, macam tu juga akidah. Kita kena kenal akidah yang batil, baru kita kenal akidah yang sahih. Yang pertama, ciri-ciri akidah batil apa dia? Akidah yang batil ialah, saya minta semua baca bagi darah. 1, 2, 3. Atau yang terkeluar
wal Jamaah seperti i'tikad Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan i'tikad yang sesat. Okey, alhamdulillah ya. Dekat TikTok sangkut juga. Saya rasa memang line problem lah ni, no? Betul? Tadi kelas apa? Sangkut sangkut teruk. Tukar asyik betul teruk juga. Dia okey lah sikit. Tak tahulah pasal apa line. Sebab tu kita katakan pengajian yang sebenar-benarnya adalah pengajian face to face berdepan. Sebab dia tak ada gangguan. Haknu tu dia cuma alternatif saja. Ya, macam mana boleh tak ramai ni mengaji akidah ni? Akidah kena ramai. Akidah wajib hadir. Jauh dekat kena mai. Kalau tak ada pengajian akidah, macam mana nak sah akidah kalau tak mengaji? Kena mai. Jangan buat pilih-pilih nak mengaji hak tu, nak mengaji hak ni. Akidah wajib. Okey. Akidah yang batil adalah kepercayaan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu akidah yang batil. Dia percaya yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Daripada Al-Quran dan Sunnah, atau yang terkeluar daripada i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah. Okey, satu je kita nak kena faham. Kalau kita nak tengok surah Al-Quran, dua surah yang menceritakan tentang pegangan tauhid, iaitu surah Al-Fatihah dengan surah Al-Ikhlas. Itu kalau kita tengok tafsir Quran cukup bagus. Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Itu dua surah Makkiyah. Ya, surah Makkiyah yang terperinci detail menceritakan tentang akidah. Nabi SAW berada di Mekah selama 13 tahun berdakwah, menguatkan pegangan umat Islam dalam bab akidah. Kalau solat, puasa, zakat itu selepas Nabi pindah ke Madinah. Selepas Nabi dah ada kerajaan dah. Nabi SAW dah ada kerajaan dah di Madinah. Tapi pegangan selama 13 tahun. Lama 13 tahun. 13 tahun untuk nak memantapkan pegangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada umat Islam ketika itu. Memang bab akidah ni kena pulih dulu. Sebab tu saya kata, bila kita ubah pakaian tapi kita tak perkukuhkan akidah, anytime dia boleh jatuh, anytime dia boleh goyang. Dia boleh ubah satu hari. Bila dia tak duduk dalam grup, bila dia duduk seorang-seorang, bila dia tengok seronoknya pakai macam tu, aku pun tanya juga. Sebab dia masih lagi wanita. Dia masih lagi, sebab di Malaysia kita pakaian niqab itu bukan pakaian budaya kita. Jadi kalau ada, mungkin sekarang pun dah banyak, tapi golongan muda-muda. Kalau seorang saja yang pakai, dia macam, dia kuat tak apa. Kalau dia mengaji, dia ubah pakaian tak apa. Itu saya sokong yang tu, pasal dia mengaji. Tapi kalau dia tak mengaji, saya rasa dia tak lama. Sekejap dia tak lama. Sebab dia tak boleh nak kekal benda tu. Dia mula nak cari, awak mereka ni pakai salah ni, macam ni, tudung pendek ni, tudung sikat. Kita kena ingat bila kita mati, pertama sekali Allah soal apa? Akidah. You pakai satu badan tutup nampak biji mata, atau tutup biji mata pun, kalau akidah you tak betul, you masuk neraka juga. Sebab yang paling pentingnya, akidah. Walaupun masuk neraka, akan dikeluarkan sekiranya dia masih beriman kepada Allah. Nak beriman macam mana? Kena menuntut ilmu. Itu kena faham. Jadi apa ciri-ciri akidah yang salah ni? Akidah batin ni. Dia kata kita bagikan kepada 5 mazhab. Mazhab. Ya, 5 mazhab. Ni pegangan batil. Dia kata akidah batil adalah kepercayaan yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ada juga saya jumpa ni, ada niqabis ni, dia kata saya tidur malam, saya duk mimpi orang pakai niqab. Dia ni bukan jenis orang pakai tudung ni. Mimpi 2-3 malam. Malam-malam sekali mimpi pula. Mimpi tu bangkit pagi esok tu terus nak pakai niqab. Apa dia? Petanda. Dia sebab dia mimpi, dia terus pakai. Tapi dia sendiri tak faham lagi apa itu taubat, apa itu hijrah. Jadi dia ubah pakaian dia. Lepas tu hala tuju ke mana? Saya nak tanya, hala tuju tu pergi mana? Pakai tutup aurat, saya kata. Nak pakai niqab tak ada masalah, pakailah, tak ada masalah. Mengaji jangan tinggal. Mengaji jangan tinggal. Okey. Tak apa, biar aku. Okey, akidah batil ialah kepercayaan yang bertentangan dengan akidah dan as-sunnah, atau yang terkeluar daripada i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kata berapa mazhab kita nak tengok ni? Berapa mazhab? 5 mazhab. Mazhab yang pertama, mazhab Qadariyah. Mazhab Qadariyah.
Ya ustazah, alhamdulillah saya duk grup ustazah Tahniah. Apa tu maksud dia tu? Nak ada orang yang berniqab tu nak terjun jabatan. Betul-betul yang kisah baru ni tu. Dia diceraikan suami dia kan? Kelantan, dia diceraikan suami dia. Lepas tu dia ada masalah anxiety, nak terjun bangunan. Tu saya kata pakaian tidak melambangkan takwa. Bukan silap. Pakaian niqab bukan melambangkan orang tu bertakwa, maksud saya. Jadi jangan pula tengok yang tak pakai niqab tu tak bertakwa. Yang pakai niqab saja yang bertakwa. Pakaian niqab tu bukan melambangkan takwa. Sebab apa? Yang paling penting, saya memang anjuran saya, memang saya mengaji daripada tok guru saya, bawa sampai ke atas. Saya punya anjuran satu je, fardu ain, yang tu je. Mengaji fardu ain, mengaji akidah bagi lengkap, nak pakai apa pakai. Bukan saya tak pakai lah. Tapi betul-betul lah you nak pakai, nak buang semua kan? You nak buang semua, you pakai. Tak kisah, tak ada masalah pun. Jangan kita ni kadang gairah. Orang pakai, kita nak pakai. Aku nak tobat ni, aku kena tutup ni. Kenapa nak tutup? Kena tutup. Kita ada khilaf pandangan dalam fiqh kan? Boleh lagi nampak muka kan? Cuma jangan sampai melebih-lebih lah. You make up sampai bertebal-tebal semua. Bulu-bulu mata palsu tu semua tak boleh lah. Maskara kan? Bubuh segala pipi-pipi merah semua. Lepas tu bulu mata tak lentik, bohong buat bagi lentik. Itu tipu. Tapi hanya sebagai bedak-bedak dan perhiasan di muka tu hanya sekadar tidak menampakkan kita lesu, tidak menampakkan kita lemah, tak ada masalah. Perjuangan nak tutup ni bukan senang tau. Orang keliling kita ni bukan semua pakai tau. Tak tahulah kalau betul-betul berjihad, silakan. Saya kata saya tak mampu, saya betul saya tak mampu dan tidak pernah dalam fikiran saya nak pakai niqab lagi. Saya tidak ada, saya betul saya tak mampu. Saya wanita lemah. Saya masih suka pada cantik-cantik tu, saya suka. Betul tak? Saya suka cantik-cantik. Jangan pula tu dia kok usah-usahnya pakai tak pakai niqab lah depa. Pakai. Kalau you all kuat, pakai. Saya tak kuat. Saya kata saya tak kuat. Saya wanita biasa. Saya cuma nak perjuangkan ilmu yang tu saja. Untuk tutup semua saya memang tak kuat lagi, saya abang betul-betul. Saya selut siapa yang kuat. Saya tabik bagi yang kuat. Silakan. Tapi tolong masukkan unsur-unsur ilmu dalam perjuangan antum. Perjuangan antum lah. Ya, jangan hanya perjuangkan pakaian saja. Okey. Pertama, mazhab ni apa dia? Apa yang maksud mazhab? Mazhab ni maksudnya adalah tempat pergi, tempat tuju. Itu mazhab. Insan lemah. Insan lemah. Asyidah pergi mana Asyidah? Komen insan lemah? Tak main pun? Ada kerja? Okey, tak apa. Tak tahu. Anak buah dia sibuk dengan anak buah sekarang ni. Okey, apa namanya? Saya kata mazhab artinya tempat tuju, tempat pergi. Dalam fiqh kita ada apa ni mazhab? Ada, iaitu mazhab apa? Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Habis? 4 lah kan? Okey, 4 lah kan? Okey, 4. Dalam akidah pun kita ada mazhab juga. Ada mazhab juga. Tapi mazhab satu je lah yang betul. Saya bagi 5 lah untuk kita tengok dan banding. Yang pertama, mazhab Qadariyah. Mazhab Qadariyah. Dalam jam ustazah. Okey. Okey, mazhab Qadariyah nah. Okey, yang kedua mazhab Jabariyah. Yang Facebook tu siapa yang tak ada TikTok memang tak ada habis tu. Habis dah, tak ada lah. Tu saya kata, depa kan bila kita suruh download TikTok, depa kata, tak malu Ustazah, duk menari-menari. Siapa suruh menari? Awak selama ni aku duk menari kalau dalam TikTok ni. Dia pasal dia pandang jawab. Orang nak mengajar. Tak boleh live kat Facebook, boleh pergi kat TikTok. Depa tak mahu Ustazah, duk menari. Siapa suruh menari? Heran semua penuh. Adik noh. Ya Allah. Tu pun dia happy sungguh penuh. Ni malaikat penuh ni. Dalam majlis ilmu tu dia seronok. Happy. Yang ketiga mazhab Murji'ah. Mazhab Murji'ah. Asal lagi sampai tak ada turun kereta apa ni. Cidah kata, Ustazah dekat mana ni? Saya berminat. Berminat mai dekat. Ni Al-Ustaz, Masjid Ar-Rahman, Alok Marah, Al-Ustaz. Lagu tu. Murji'ah. Nombor 4, mazhab Mu'tazilah. Mazhab Mu'tazilah. Ni 4 mazhab ni ada persamaan tau.
Apa persamaan dia? Mardudun. Tertolak. Tertolak. Ini 4 mazhab yang tertolak ni. Mardud. Mardud ni maknanya tertolak. Ini mazhab tak dipakai. Mazhab tertolak ni. Sekali dia pakai tak ada sungguh 4 mazhab ni. Jenuh dia pilih pula. Hak Syafi'i tak apa fiqh. Fiqh tak apa 4 mazhab tu semua boleh pakai. Kita mengaji hak mana? Kalau kita mengaji Syafi'i, ikut Syafi'i. Kalau kita mengaji Hanbali, ikut Hanbali. Kalau mengaji Maliki, Maliki. Tapi masalahnya kita duk mengaji fiqh mazhab Syafi'i, itu yang kita buat Syafi'i. Tapi ada kala yang kita terdesak, memang tak dalam keadaan darurah, kita terpaksa keluar sikit daripada mazhab Syafi'i nak ikut Maliki, tak apa. Nak ikut Hanafi, tak apa. Sebab dia 4 mazhab tu diterima pakai dalam mazhab fiqh. Kalau tak mengaji kan faham ni. Kan faham, kira nak ubah baju je. Dan saya duk habang saya kan tak tahulah kalau orang lain tak larat dengar ustazah, takut depa salah faham, depa kata saya duk pandang rendah pada orang. Bukan, saya bukan. Saya kesian, takut ubah-ubah tu pun tak tahan lama. Nak ubah tak apa. Jadi ubah dengan ilmu, yang tu je saya pesan. Jadi bukan kita kata tak boleh nak pakailah. You kuat tak apa, you pakai tak kuat. Yang tu je. Pakai emas pun nak nyawa tak boleh. Lagu mana nak tutup sampai tak boleh nak nyawa, tak boleh lagu nak mengajak lagu mana. Saya dah hendak dah Allah bagi jadi saya tak boleh. Jadi saya ambil lah pandangan, kata muka dengan tangan yang boleh nampak, tak ada masalah. Tapi janganlah buka habis ke semua. Ustazah kelas hari apa selalu hari alhamdulillah kita banyak juga orang-orang baru ya. Kita hari Isnin dan Selasa. 5:30 petang. Cuma kalau tak ada kelas ustazah apa? Contohnya kalau macam selalunya minggu 4 tu kita tak ada kelas tajwid. Bila tak ada kelas tajwid, ustazah kemungkinan berjalan. Tak ada lah kelas kita. Tapi sebenarnya kalau kelas tak ada tajwid, tak ada pun saya ada agak kelas ni. Tapi selalunya dia macam sama. Selalunya sama. Bila tak ada tu saya dah beritahu lain. Okey, tapi kalau biasanya memang kita 4 kali lah. Tak boleh lah buat tiap-tiap bulan 3 kali. Memang kita 4 kali juga. Cuma bulan 10 ni tak boleh lah. Rasanya hak yang minggu tu memang saya PKL lah. Hak minggu yang keempat tu. Okey, lagi sekali ya. 4 mazhab tadi, mazhab ni ditolak. Tak boleh. Mardudun. Dia tertolak ya. Okey, kemudian dia kata yang kelima ni yang terpakai. Ahli sunnah wal jamaah. Kau tak mengaji tahu agak mudah? Apa tak tahu? Memang tak tahu. Memang tak tahu. Tak mengaji memang tak tahu. Padahal mengaji ni bukanlah benda baru pada kita orang. Kita tak mengaji berkitab. Jadi kita jangkit sana, jangkit sini, jangkit sana, jangkit sini. Sudah-sudahnya kita tak faham. Jadi kita faham lah. Yang pertama apa dia mazhab apa? Qadariyah lagi. Jabariyah lagi. Murji'ah lagi. Mu'tazilah lagi. Ahli sunnah wal jamaah. Ya, ahli sunnah wal jamaah. Okey, jadi maknanya Nabi sebut apa? Umat aku berpecah kepada 73 golongan, hanya satu saja yang betul. Yang mana Allah kata ana alaihi wa ashabi. Aku duduk dalam dia, aku duduk dalam tu, dan sahabatku pun duduk dalam tu. Apa dia? Ahli sunnah wal jamaah. Halal semua. Ini baru sikit. Ada lagi Syiah. Lagi apa dia lagi? Apa? Boleh lah tu Wahabi. Banyak lagi yang mana kalau kita banyak lagi yang Syiah, Wahabi lagi, Khawarij, banyak lagi. Tapi kita bagi hak paling atas lah, senang. Sebab 73 kot jenuhnya cari. Tapi satu saja ahli sunnah wal jamaah. Lah ni kitab wah apa maksud? Kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu kita mengaji kitab ni. Kadang kilik kitab pun tak tahu kitab apa. Mengaji selulah orang tua kan. Dia kata ahli sunnah wal jamaah, dia kata apa? Okey. Akidah yang batil ni adalah kepercayaan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, iaitu mana empat-empat tadi semua bertentang tu. Empat-empat tadi tu yang terkeluar daripada etikad di Sunnah wal Jamaah, seperti etikad Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan etikad-etikad lain yang sesat. So kita masuk sikit lah yang mana dulu kita ada bincang dah. Kalau kita tengok muka surat 51 tu ada. Dia dah cerita dah sikit pasal kita masuk dulu Qadariyah dulu lah. Kita masuk Qadariyah dulu ya. Qadariyah ni muka surat berapa hari tu ni? Cuba tengok.
Qadariyah ada tak? Dia cerita banyak tak dalam ni? Jabariyah. Cuba tengok Ustaz, Qadariyah. Qadariyah muka surat 59. 59. Tengok Ustaz. 59. Okey. 59. Ni akidah ni memang wajib lah, wajib. Ya Allah, wajib. Kalau kita mati, Allah tak tanya lah, tak tengok solat lagi kita. Allah tengok akidah dulu. Akidah okey, sahih, baru tengok solat. Solat okey, baru amalan dia diterima. Tapi akidah salah. Ni kita kata akidah salah ni bukan bermaksud orang tu tak pakai tudung, tak sembahyang. Sembahyang. Sembahyang tu fiqh. Pakai tudung, elok semua. Pi Mekah, pi umrah, haji, sedekah, tapi akidah tak betul. Jadi kita tengok Qadariyah ni macam mana. Qadariyah ni dia adalah satu fahaman mazhab ya. Dia tak ada lah ni, tak ada lah cop kata orang Qadariyah macam Syiah tak. Syiah dia memang ada. Syiah dia memang ada persatuan Syiah ni tu. Kalau dia kata paling banyak ni di Selangor. Syiah banyak. Syiah banyak di Selangor. Kalau yang Ustazah tahu dululah, Ustazah Abang dulu kan dekat apa nama? Hutan Kampung. Ingat lagi Ustazah cerita Ustazah pernah pergi berubat dengan Ustaz Syiah di Hutan Kampung. Dulu lama dah kan? Macam mana? Kat Masjid Tanduk. Jadi Ustazah ni anak Ustazah tak sihat. Jadi ada orang bagi nombor telefon. Anak murid dia bagi tu. Anak murid Ustazah bagi. Nombor telefon Ustaz di Hutan Kampung. Jadi Ustazah daripada Penang, Ustazah duduk Penang, bawa kereta malam, suami tak ada sebab anak Ustazah kamel kan. Dia dah jadi lain macam dah. Jadi Ustazah pun ikhtiar lah, kita pun pergi lah terus bawa kereta malam tu. Pergi terus sampai rumah Ustaz tu. Bayangkan daripada Penang bawa drive dengan anak tu untuk nak pergi berubat. Sampai kat Hutan Kampung berubat lah. Tapi tunggu dia lama. Dia tak keluar-keluar daripada bilik dia tu. Kita pun heran lah. Awak lambat sangat nak keluar kan? Lepas tu tunggu. Bukankah? Ngaji Ustazah tak kena buat dah. Serius tak boleh lama sangat. Bila tunggu bukankah? Dia keluar lah. Keluar pula kan kuku dia panjang ni. Kuku jenis macam potong lah juga lah, macam tak elok dah nampak kan. Ustaz ni kuku bersih kan. Kita pun pandang kuku tak apalah, kuku dia lupa nak potong baik pergi dia lah. Orang pun buat kerja kan. Tapi kita tu baru balik pada sebenarnya Allah, takdir Allah. Tu pasal saya baru belajar pasal bab Syiah ni. Jadi saya pun masuk, saya tunggu, saya nampak kerusi bentuk tangan. Apa benda beli kerusi bentuk tangan tu? Naik jari 5 tu. Tu simbol 5 tu. Kursi tu kan macam kursi duduk tu kan. Saya nampak kursi tu. 5 tangan tu kan, dia jari 5 tangan, 5 jari. Saya pun tengok tu tak apalah, saya duk tengok kitab banyak kat depan kan. Lepas tu dia keluar, dia pun nak berubat. Dia tanya lah, saya main mana-mana, saya pun habang lah daripada Penang. Kerja apa? Saya kata, saya duk ngajak lah. Dia minat dah tu, bila kita dengar nak ngajak tu. Lepas tu, tak apalah. Ustazah duk ambil wuduk macam mana dia abang saya? Dia tanya, tiba-tiba pula dah dia tanya saya, interview saya ambil wuduk macam mana? Macam mana ambil macam tu kan? Kita pun ajak lah satu-satu. Salah tu Ustazah. Salah pula dah. Dia ajak cara Syiah. Dia ajak cara Syiah. Lepas tu saya tak ingat dia ajak macam mana, tapi dia ajak cara Syiah lah. Lepas tu dia kata, Ustazah free bila? Saya nak himpun, kalau boleh nak jumpa anak-anak murid Ustazah. Sikit lagi nasib baik saya tak panggil anak murid saya. Allah nak tunjuk ada orang telefon. Ustazah tahu tak ustaz tu siapa? Dia tu orang kuat Syiah. Lepas tu kalau kita buat ayam kita pun tak pakai tau. Kena tak ada ayam dia juga ambil. Tak tahu dia buat macam mana, tapi alhamdulillah dah saya dapat tahu memang dia memang orang kuat Syiah lah. Memang orang kuat Syiah. So jaga baik-baik sikit nak berubat pun lah. Okey, tak apa. Jadi tu Syiah lah, yang Qadariyah ya. Yang Qadariyah. Qadariyah ni dia kata beriktikad. Jadi kita tak ada persatuan Qadariyah, tak ada. Lah ni mazhab Qadariyah tak ada. Tetapi fahaman Qadariyah tu adalah jarum-jarum halus yang masuk dalam umat Islam kita. Dia jarum halus. Masuk dalam diri kita, fahaman kita
yang kita percaya dan pegang pada fahaman Qadariyah ni. Apa dia Qadariyah ni? Okey, Qadariyah ni adalah dia berlaku kekufuran dan penderhakaan hamba terhadap Tuhannya bukanlah dengan takdir Allah, malah adanya dengan kesan-kesan buatan hamba itu sendiri. Kita faham Qadariyah, qadar ni apa dia? Kita yakin, kita beriman bahawa qada qadar itu segala-galanya datang daripada Allah. Allah takdirkan kita. Allah takdirkan kita baik buruk seluruhnya adalah bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Puak-puak Qadariyah ni dia memperlekehkan Tuhan. So dia tak pegang tak qadar ni di dalam kuasaan Allah. Dia kata manusia ni Allah jadi, kemudian Allah biar. Allah tak ambil tahu dah kita. Itu kena jaga tu. Allah cipta kita. Ni pegangan yang sangat bahaya ya. Dia cipta kita, lepas tu dia biar. Apa nak jadi pun Allah tak ambil tahu. Kalau gitu bukan Tuhan Allah. Allah ni sifat-sifat Allah, zat Allah, tu kena jaga betul tu. Yang paling penting tu wahdaniyah. Kalau kita mengaji sifat 20 tu, wahdaniyah tu paling asaslah keesaan Allah. Esa daripada zat, esa daripada sudut sifat af'al Allah, perbuatan Allah. Wahdaniyah, keesaan pada zat, lagi sifat pada perbuatan. Wahdaniyah maknanya Allah yang menciptakan, Allah lah yang mengatur, Allah lah yang menguasai kita sebagai hamba makhluk Allah. Jadi pihak puak-puak Qadariyah ni dia tolak tu. Allah cipta saja, tapi Allah biar. Allah tak tahu. Sampai hari tu kita buat baru Allah tahu. Hari ni kita mengaji ni Allah tak tahu ni. Kita main baru Allah tahu. Kejam sangat tu. Itu memperlekehkan Allah tu. Allah ni dia terkaya dalam segala. Terkaya. Terkaya maksudnya kalau kaya dan tak memerlukan makhluk. Banding dengan kita, lagi kaya, lagi perlu pada makhluk. Bantuan orang. Masak orang masak. Bawa kereta orang bawa. Baju orang pakai, orang pilih, orang sedika. Sampai Bunda Rosita tu kan, cuba dengar dia kata apa. Baju saya semua PA saya akan atur. Kalau saya pakai tersikat sikit, dia pun main tegur. Maknanya tak kaya. Semua orang nak kena tahu. Esok tak pakai, PA dia merah. Esok atas sikit, naik atas sikit. Sibuk. Baju ketat sikit, ada orang dah yang tolong bagi tahu baju apa nak pakai. Dulu saya pernah mengajar di satu rumah datin ni lah. Rumah datin ni kan, saya duduk tengok dia sembang dengan orang gaji ni. Orang gaji dia kata, datin nak pergi mana-mana, handbag datin, kasut datin, baju datin, semua saya yang urus. Datin tinggal pakai. Masuk dalam kereta tak ada pakai kasut. Maid dia hantar kasut. Dia tak mandi. Mandi. Tinggal tak bagi mandi ya. Tak tahu nak mandi pun orang gosok juga. Kaya ke macam tu? Tak kaya. Miskin lagi. Lagi susah, lagi miskin. Subhanallah. Kaya Allah. Kaya Allah. Allah terkaya. Kaya Allah tak memerlukan orang lain atau makhluk untuk atok Allah. Allah atok semua. Kalau buat Qadariyah kata Allah tak atok kita, kita atok sendiri, Allah bukan Tuhan. Makna Tuhan maknanya semua urusan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tu kena mengaji, saya kata mengaji tauhid. Tu kena mengaji tauhid. Bila tak mengaji ni, jadi pokok Qadariyah ni kata, siapa yang usaha dia kaya. Siapa yang belajar pandai, siapa yang rajin belajar dia pandai. Sebab Allah tak ada bahagian atau tidak Allah tak bagi kesan. Yang bagi kesan siapa dia?
makhluk. Benda macam ni tak ada dalam mazhab Qadariyah lah ni. Tapi dia jarum halus. Bila kita percaya, ni hang serah kat aku, saya settle. Orang lain pun tak tahu. Hang bagi kat aku job ni, aku buat bagi jadi. Tak boleh lah kata dia kafir kan. Cuma jagalah. Itu antara jarum-jarum halus dalam akidah. Saya akan berubah. Jangan risau, saya akan berubah. Saya akan istiqamah ya. Yakin semua. Keras hati keras hatimu Roy. Keras hatimu Roy. Sungguh keras hatimu Roy. Jangan main. Apa setan? Ali setan. Keras hatimu Roy. Makna kata apa? Ni benda akidah ni jangan main lah. Jangan main ni. Dia percaya macam ni. Jadi dia kata, kita ni kalau kata minggu depan ada kelas lah. Mai tak? InsyaAllah. 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 Kelas dah tak kali? InsyaAllah. Jangan sekali-kali kau begitu yakin, Roy. Ada. Jadi. Lepas kata jadi tu mampu. Matilah kata Allah. Dia keluar mampu. Orang kedah cakap mati mampu. Mampu kata dia. Dia mampu sedia. Sedap nak mampu. Semua nak mampu. Segok nak mampu. Penat nak mampu. Jadi kalau kami kata mampu tu, janganlah kata kami memang jenis semua mampu. Kami ingat mati. Orang Kedah paling ingat mati. Sedap nak mampu. Lah dia pun tak mau ada mampu. Dia pun gila. Sedap nak gila. Berasa nak gila. Cantik gila. Best gila. Dia buang budaya mampu itu. Tak boleh lah kita orang tua kena buang mampu itu. Allahu Akbar. Kalau akhir zaman ni bahaya kalau tak belajar habis ilmu. Memang kalau tak belajar ilmu fardu ain memang habis. Dia bawa fahaman tu sampai mati tu. Dia kata apa? Dia kata apa tadi? Hang serah kat aku semua TikTok. Itu antara ciri-ciri orang berpegang pada qadariyah. Dia tinggal takdir Allah. Dia kata apa? I'tikad mazhab Qadariyah ni merupakan satu i'tikad yang sesat dan batil. Tengok sembahyang macam biasa. Tutup aurat pergi Mekah, pergi haji tu, masjid tak pernah tinggal. Pegangan dia tu, fahaman dia tu, i'tikad dia tu, dia pegang. Lah, hampa usaha pakai dia. Hampa tak buat kerja tu, hampa tak pandai. Hampa buat tu, jadilah, tak buat tak jadilah. Tak boleh. Dia pegang yang tu. Dia tolak ketentuan. Dia menolak ketentuan. Okey, dia sebenarnya pengasas ni nama dia Ma'bad bin Khalid Al-Jahni. Ni sejarah lah. Tak hafal pun tak apa ya. Tak masuk lah Faisal ke apa. Ma'bad bin Khalid Al-Jahni. Ni dia punya pengasas dia. Pengasas dia ni hidup di zaman Khalifah Abdul Malik Al-Marwan. Khalifah Abdul Malik Al-Marwan. Pengasas Qadariyah ni. Dia hidup di zaman Khalifah Malik kan. Dia ni sebenarnya dia ni orang Nasrani. Asalnya bukan Islam. Orang Nasrani, Kristian lah. Kristian. Masuk Islam. Murtad pula. Murtad masuk Kristian balik. Jadi dia ni bawa fahaman tentang menolak Qadariyah ni. Menolak Qadariyah ni. Jadi Allah tidak memberi bekas. Yang memberi bekas ni manusia. Hampa buat jadi, hampa tak buat tak jadi. Ramai ada orang pandangan macam tu lah ni. Sebab dia kata jadi pasti jadi. Pasti jadi. Ini fahaman yang sangat sesat lah. Bila dia kata pasti jadi.
kita tak boleh kata pasti jadi. InsyaAllah. Sebab kita ada Allah yang mengatur. Satu lagi kita kena ingat lah, dalam kehidupan kita, wahdaniyah, keesaan Allah pada sifat, af'al dan juga zat. Zat, af'al dan sifat qadariyah ya. Wahdaniyah ya. Silap wahdaniyah ya. Keesaan Allah. Jadi dalam urusan kehidupan kita, Allah sahaja yang mengatur. Allah mengatur kehidupan kita. Kita kena pegang itu. Maka tidak boleh timbul perasaan susah hati. Kadang-kadang kita kena buang kerja. Ini berlaku lah, kita kena buang kerja. Bila kita kena buang kerja, habislah nak cari duit tak mana lagi lepas ni. Nak makan tak mana lagi. Tak ada dah pendapatan. Itu macam PKP kan. Ramai yang orang bunuh diri. Ramai yang anxiety. Ramai yang kemurungan. Bila tidak ada pegangan. PKP tu cantik tau. Satu ujian yang Allah bagi pada kita. Sebab kita selalu senang dengan ekonomi kita. Ekonomi orang berniaga apa semua okey. Bila mai PKP, tak boleh berniaga. Kena duduk dalam rumah 2 tahun. Tak boleh buat aktiviti apa pun. Bahkan kita ada hutang, ada tanggungan. Siapa nak urus rezeki kita tu? Siapa nak urus? Mula dia jadi fikir. Lepas kata orang yang berniaga paling banyak kena anxiety. Sebab dia duk banyak berfikir. Jadi ada satu ketika bila dia terlalu fikir banyak, dia main panic attack. Dia panic attack tu, duk elok-elok drive ni, ketak satu badan ni. Bila ketak tu, dia akan berpeluh-peluh sampai sesak nafas. Macam dia hanya ingat nak mati. Orang panic attack ni ingat satu mati. Mati. Sungguh dia tidak berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi rezeki. Ujian kita bila mai pandemik, bila mai PKP, nak tengok pegangan kita tu macam mana. Tiap-tiap hari kita mengaji, tiap-tiap hari kita semayang, kita orang masjid, kita orang beriman, nampak daripada segi luarannya. Tetapi pegangan kita di situ tidak kuat. Kita tak mengaji dalam bab akidah, tapi mengaji kitab lain banyak. Memang mengaji kitab lain banyak. Kita mengaji kitab tu, kitab ni, kitab akidah tu tak mengaji. Fardu ain fiqah tu tak ada. Tasawuf tu tak ada. Maka ramai yang anxiety, ramai bunuh diri dulu kan? Ramai kan? Kalau tak sampai peringkat bunuh diri pun ramai yang anxiety yang kena cari ubat. Itu salah satu daripada pegangan yang salah tadi ni. Bila dia kena berhenti kerja, atau bisnes dia lingkup, atau suami dia ceraikan dia, atau anak dia yang mencari rezeki dalam kehidupan dia mati atau meninggal, ketika itu dia hilang pergantungan. Saya kata tadi wahdaniyah tu. Bila jadi kat kita apa-apa pun, pertamanya jangan susah hati. Kerana kita masih ada Allah yang memang daripada beranak tak beranak lagi pun Allah yang tak kehidupan kita. Dia yang urus kita. Serah semua urusan kepada Allah. Sebagai makhluk kita yang lemah ni, bila kita nak urus sendiri, sebab tu anxiety. PKP, sihir, semuanya satu dugaan. Allah Maha Penyayang dan Maha Penolong. Alhamdulillah. Sihir samalah. Bila duduk dalam rumah, terkatuk, tak boleh nak buat apa-apa aktiviti, dia banyak fikir lah. Ramai yang bercerai, betul? Ramai yang bercerai. Ni no, banyaklah masalah ya. Tapi tu saya kata, hari ni kita didik diri kita, jangan pernah susah hati. Alhamdulillah dah berkat duk tap-tap dah 174 orang dah dekat TikTok. Jarang 174 dekat TikTok ni. Alhamdulillah, syukur jazakillah ustazah yang solehah bimbingan ilmu akidah petang ni. Saya kata akidah penting muslimat. Saya kata dah tadi. Saya kata hijrah pakaian bukan hijrah utama. Please tolong dengar. Jangan ikut orang. Nak hijrah niqab, tapi tak main mengaji. Ada persatuan, ada grup, cuma duk encourage masing-masing, jangan buka niqab, teruskan niqab, jangan kisah orang lain semua pakai niqab. Ya, you boleh pakai niqab, tolong mengaji, yang tu je.
betul-betul nak tinggal semua dunia, tak apa, silakan. Dan Allah tak suruh pun kita tinggal semua dunia tu. Ya. Allah tak suruh pun berkorban sampai peringkat macam tu. Tapi kalau nak buat, silakan buat. Tapi jangan ganggu orang lain. Jangan memandang rendah kepada orang lain yang tak pakai tu. Dia ketuk Allah. Allahu Akbar. Betul Ustazah, saya alami masa PKP, bila muhasabah diri baru tenang bersyukur pada Allah. Subhanallah, subhanallah. Ya, subhanallah. Alright. Qadariyah ni adalah satu pandangan yang sangat sesat, di mana apa maksud qadariyah tadi? Dia qadari, maknanya dia menolak qadar tu, dia menolak ketentuan Allah. Dia tak terima Allah menetapkan qadar kita tu, dia tak terima. Dia tak terima. Dia tak boleh terima yang Allah menetapkan qadar kita tu, takdir kita. Dia kata tak ada takdir. Takdir tak ada. Takdir ni kita yang urus. Kita buat jadilah, tak buat tak jadilah. Antara contoh yang paling besar di sini, apa dia? Contoh yang paling senang untuk kita ambil pandangan, apa dia tu? Pintu tu Oh dia ni tu pula. Qarun. Qarun dia kata dia kaya pasal dia rajin. Dia cari ilmu. Hampa bodoh lah pasal hampa malas. Tu orang tu miskin. Hampa miskin. Aku kaya pasal aku kerja, aku usaha, aku ada ilmu. Tu Qarun tu. Qarun tak apa, kawan nak kepiak dah. Jadi kita pun duk kata orang malas. Dah kalau memang lah sebab malas juga, ada setengah tu miskin pasal malas. Hang tak mau usaha langsung. Ni puak-puak qadariyah tolak takdir 100%. 100% tolak. Maknanya Allah tak urus kita tau. Allah jadikan kita, patut Allah biar. Allah, mana dia sifat Allah Maha Adil, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Mana dia? Kalau Allah Tuhan, dia Tuhan segala-galanya dia. Ni makhluk pula yang urus diri sendiri. Mana makhluk Tuhan juga. Apa pengertian Tuhan? Tuhan itu sifat dia terkaya. Kena jaga nak. Okey, jadi maknanya sebenarnya kalau kita kata makbad tadi tu dia pengikut je. Asal mula-mula tu nama dia Abu Yunus Sansawih. Yang Kristian tu Abu Yunus Sansawih tu dah bukan makbad tu. Makbad tu bawah pada tu lagi. Ketua dia tu Abu Yunus Sansawih. Abu Yunus Sansawih ni dia ni agama Kristian tu. Ubah sikit. Makbad tadi bukan dia. Makbad ni pengikut dia. Abu Yunus Sansawih ni dia punya asas dah lah, pengasas dah lah. Dia semua ada pengasas. Yang peliknya, kalau benda-benda hak yang salah ni, ada je orang ni ikut no. Apa tak abang, pukul berapa dah? Balik semua no. Tak ada masuk Mu'tazilah, masuk Mu'tazilah. Dia mengaji. Dia mengaji ni, orang kata mengaji Faguan tak best kan? Tak bestnya. Tak sedang. Tu saya beralih kan, saya tak balik di babak pukul 7, jenuh bos ketuk pintu. Tak mau balik kau oi. Buka kelam. Kita duduk dalam ni cerah. Buka kelam. Ni orang-orang Jepun fikiran seperti itu. Maksud dia macam mana tu? Okey, jadi kita berhenti sana dekat apa ni? Qadariyah ni. Jadi puak Qadariyah ni letak Allah ni lekeh sangat lah. Lekeh pasal apa? Tak ada kuasa nak urus. Jabariyah minggu depan. Tak ada Syidah tulis itu yang apa ni nombor 1 ni. Ustazah dah cerita Qadariyah, nak sambung Jabariyah. Okey, Ghalib. Allahu Akbar, Allahu Rabbi. Alhamdulillah, ya Allah, semoga Allah bagi kat kita kehidupan yang lebih panjang masa untuk kita ubah diri, memperbetulkan akidah kita, pegangan kita, dan Allah jadikan kita di kalangan orang yang selalu terpelihara daripada akidah yang batil. Amin ya rabbal alamin. Hidup kita bukan selesai lagi, kita banyak benda nak perbetul sebab kita banyak benda salah. Okey, jadi insya-Allah terima kasih semua yang ada di di TikTok 166 orang ni. Walaupun 166 orang sebab dia share, saya tak tahu lah berapa ribu yang tengok sebab dia share. Sebab tu kena share. Kita ada juga rakaman di YouTube, saya buka YouTube ya.
Ni pun gelap dah nak ucap Ustazah. Okey, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada 35.8K. Ramai daripada TikTok tak tadi kan. Alhamdulillah dapat 35.89K. Besok kita apa dia Kak Mida? Esok fiqah ya di Masjid Taman Berlian ya. Okey, semua kita minta pakai baju putih juga esok. Kalau sempat kita di Hanan Nasat boleh? Besok pagi esok nak? Pakai putih semua lah. Sebab kita meraihkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kejap dia dah 6.37. Okey, insyaAllah bye-bye semua, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bawa apa yang gendang-gendang apa semua ada gendang kan? Pak.